والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام وللإمام أحمد الدردير وللشيخ سالم السمر الحضرمي الشافعي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung mudzakarah kita dalam kitab Misbahud Duja Syarah Safinah Najah dan juga kitab Kharidah Bahiyah dalam perbahasan ilmu tauhid. Baik. Jadi kita buka dulu kitab Misbahud Duja. Kita sampai mana? Ya? 160. Sampai mana tu? Baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan haid ataupun berhadas besar. Kita dah selesai membahaskan perkara yang tak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil dan perkara yang tak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas pertengahan. Ya, sekarang kita masuk hadas besar. Kalau hadas kecil, berapa perkara yang tak boleh buat? 4 perkara. Ya, kalau hadas kecil, 4 perkara tak boleh buat. Iaitu salat, tawaf, sentuh Quran, bawa Quran. Ini selesai. Kita dah bahas sebelum ni. Ya. Salat, tawaf, sentuh Quran, bawa Quran. Baik. Untuk orang yang hadas pertengahan ni macam mana? Keluar air mani. Ya. Kalau hadas kecil tadi tu tak berwuduk je. Tak berwuduk. Kalau hadas pertengahan, ini kalau keluar air mani. Kalau keluar air mani, berapa perkara yang tak boleh buat? 6 perkara. 4 perkara yang tadi tu, iaitu apa? Salat, tawaf, sentuh Quran dan juga apa? Bawa Quran. Kan? Dalam kesurat apa tu tadi? Yang pertengahan tu. Tu. 153. 154. Tengok 154 tu. Tu. Diharamkan ke atas orang yang berjunub, iaitu kita kata dalam keadaan keluarnya air mani, 6 perkara. Salat, tawaf, sentuh Quran, bawa Quran. Nampak kan? Kemudian sambung 157, iaitu berhenti dalam masjid, dan 159 tu membaca Quran. Tu tak boleh. 6 perkara tu. Okey. Maknanya di sudut Quran ni dia tak boleh sentuh, tak boleh bawa, tak boleh baca. Ini kalau apa? Kalau berjunub. Berjunub dengan makna apa? Keluar air mani, hadas pertengahan. Ya. Sama ada dengan jima' ke dan sebagainya lah. Ya. 6 perkara ni haram dia buat, tak boleh buat. Baik, selesai dah di situ.
Hari ini kita masuk pula perkara yang tak boleh buat oleh orang yang dalam keadaan hadas besar. Sama ada haid ataupun nifas. Tambah situ. Yang dalam keadaan haid dan nifas. Berapa perkara tak boleh buat? 10. Tambah yang 4 hadas kecil, yang 2 hadas pertengahan tu, jadi 6. Kemudian ada tambahan 4 lagi. Boleh faham kat sini? Baik. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab, wa yahrumu bil haidhi 10 asya'a. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul qur'ani was-sawmu wat-talaqu wal mururu fil masjidi in khafat talwithah wal istimta'u baina as-surrati war rukbati. Baik. Haram kepada orang yang keluar darah haid dan juga nifas, ya, tu, dan juga nifas, 10 perkara. Kita tengok nota kaki itu 142, termasuk juga orang yang keluar darah nifas dan wiladah. Satu lagi, wiladah ni apa? Melahirkan. Wiladah tu apa? Melahirkan. Melahir itu pun dikira apa? Hadas besar lah. Tu. Setelah wiladah keluar darah nifas pula, itu pun hadas besar juga. Dia faham kat sini nak? Baik. Jadi nota kaki 143 dia kata apa? 6 perkara di antaranya sama dengan perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub. Okey. Maknanya kita dah bahas, kita dah sebut sebelum ni, yang hadas kecil tu 4, kemudian hadas pertengahan tu tambah 2 jadi 6, 4 perkara lagi tambah lagi, jadi 10. Ini untuk apa? Hadas besar. Baik. Yang pertama, salat. Ini kita dah bahaskan sebelum ni. Ya, salat. Itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan haid. Kalau dia nak buat juga apa? Hukumnya haram dan berdosa. Ya, hukumnya haram dan berdosa. Yang kedua apa dia? Yang kedua tawaf. Sama ada tawaf wajib ataupun tawaf sunat. Dua-dua tak boleh. Sebab apa? Tawaf ni wajib kepada, kita kata apa? Mesti berwuduk. Tak kiralah itu adalah tawaf umrah ke, tawaf haji ke, ataupun tawaf sunat. Yang semata-mata kita nak tawaf je. Maka tawaf sunat pun mesti berwuduk. Jadi orang yang berhadas besar tak boleh tawaf langsung. Tak boleh tawaf. Ya. Yang ketiga, sentuh mushaf. Maknanya sentuh Quran. Tak boleh sentuh Quran. Kalaulah hadas kecil pun tak boleh sentuh Quran, apatah lagi hadas besar. Kemudian yang keempat, membawa mushaf. Membawa mushaf. Maknanya apa? Tadi sentuh. Ini bawa. Dia ambil Quran, dia pun bawa Quran. Hukumnya haram juga. Tak boleh. Sama ada dia bawa tu, dia balut dengan kain ke, pegang dengan tisu ke dan sebagainya. Hukumnya haram juga. Tak boleh. Baik. Kemudian apa dia? Kemudian berhenti di dalam masjid. Kita tengok nota kaki tu. Dia kata apa? Hukum perempuan yang haid duduk dalam masjid. Mengikut mazhab Syafi'i, ia melihat kepada beberapa keadaan. Iaitu apabila dikhawatirkan haid boleh mengotorkan masjid, maka haram perempuan yang sedang haid masuk ke dalam masjid. Ya. Yang kedua, apabila tidak, maknanya apa? Tidak apa ni? Tidak diyakini mengotorkan masjid. Ya. Bukan tidak diyakini, tidak takut mengotorkan masjid. Mana tidak takut ni dengan makna dia tahu kata dia takkan mengotorkan masjid. Itu maksudnya lah, yakinlah. Tu.
Maka perempuan yang sedang haid boleh masuk ke dalam masjid. Syarat dia tanpa duduk. Tanpa duduk, iaitu tanpa menetap. Tanpa menetap. Tanpa duduk ni maknanya tanpa berhenti sebentar, tu maksud dia. Bukan tanpa duduk tu maknanya dia boleh berdiri je, bukan. Maksud di sini apa? Tak boleh berhenti sebentar. Boleh faham kat sini nak? Tu dia. Maknanya kalau dia masuk tu, masuk jalan terus sampai pintu keluar lah. Tu dia. Baik. Kemudian yang ketiga, jika perempuan yang sedang haid menetap dalam masjid, maknanya dia berhenti sekejap dalam masjid, hukumnya haram secara mutlak. Haram. Sama ada dikhawatirkan akan mengotorkan masjid ataupun tidak. Tadi kalau dia khawatir mengotorkan masjid, tak boleh masuk. Kalau dia tak khawatir mengotorkan masjid, maknanya dia yakinlah kata dia tak mengotorkan masjid. Boleh masuk, tapi hanya lalu je. Boleh faham kat sini nak? Hanya lalu je. Macam kita kata apa, nak pergi tandas kan. Masjid Husin kan, tandas tu belah belakang tu kan, contoh Masjid Husin. Dia pun dah tak tahan sangat dah, dia lalu masuk daripada pintu belakang tu, pergi ke tandas. Jadi boleh ataupun tidak? Ya boleh. Yang penting lalu je, bukan berhenti sekejap. Dengan syarat dia yakin tidak mengotorkan masjid, tak takut mengotorkan masjid. Tu. Tapi kalau dia berhenti sekejap, tak kisahlah dia yakin tak kotorkan masjid ke ataupun dia kan, mana pakai tuala sekarang kan. Itu kita kata zaman sekarang ni mungkin dah pakai tuala, jadi tak adalah kita kata mengotorkan masjid. Maknanya apa? Yakin tak mengotorkan masjid sekalipun kalau dia berhenti sebentar, hukumnya haram secara mutlak. Boleh faham kat sini tak? Macam mana? Masuk ke tandas? Boleh, tak ada masalah. Dia maksud sini apa? Lalu masjid tu, lalu dalam kawasan ruang solat tu. Tu. Lalu tu boleh ke tidak? Boleh. Masjid tu dia tandas tu tak dikira kawasan untuk solat dah. Tu. Bukan dikira untuk solat dah tandas tu. Dikira satu tempat lain dah. Baik. Jadi tak ada masalah, sebab tu tandas ni dia walaupun dia berhubung dengan masjid, walaupun dia satu bumbung dengan masjid ke, walaupun dia berhubung dengan masjid, tapi hukum dia dah tak sama seperti masjid dah. Sebab tu tak ada orang etikaf masuk tandas, tak ada niat etikaf, tak ada lah. Baik. Jadi ini tiga hukum ni. Tiga hukum perempuan yang haid duduk dalam masjid. Maka kalau masjid tu ada pengajian agama contohnya, ada pengajian fiqah ke, tauhid ke, tasawuf ke, apakah wanita yang haid tu boleh duduk dalam masjid? Hukumnya tetap haram. Tak boleh duduk dalam masjid. Walaupun dia ni ustazah yang mengajar dalam masjid ni, kelas muslimat sekalipun, hukumnya haram dia mengajar dalam masjid. Tak boleh. Kalau dekat majlis Senayan tu, dia ada dewan kuliah. Ada dewan kuliah kan? Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dikatakan dalam kitab Kasyifatus Saja, yang tak haramnya tempat yang kita kata apa, yang berhubung dengan masjid, tapi itu bukannya tempat solat. Contoh apa? Tandas tadi itulah. Dapur, tandas, dewan. Dewan belakang tu kan. Macam Masjid Pancu ke apa, ada dewan belakang tu. Masjid Husin ni ada dewan kan, tepi tu kan. Dia sambung dengan masjid, tapi dia dikira bukan masjid. Maknanya apa? Kalau wanita yang haid boleh masuk dalam tu. Kelas pengajian lah tu. Tu dia. Dia tak kisahlah tempat parking ke, pondok wakaf ke, lagi apa lagi. Dapur ke, tandas ke.
Walaupun dia bersekali dengan masjid, satu bumbung tu dan sebagainya, ya, bangunan dia pun kita kata apa, bertemu dengan bangunan masjid, tapi itu tak dihukumkan sebagai masjid. Faham kat sini tak? Maknanya kalau wanita haid nak masuk tandas, tak ada masalah. Dia nak masuk dapur, tak ada masalah. Nak masuk dewan pengajian, tak ada masalah. Tempat parking, tak ada masalah. Semua tak ada masalah. Cuma disebutkan dalam kitab Kashifatus saja, bagi Syekh Nawawi Al-Jawi, syarah bagi kitab ni jugalah, bagi kitab Safinatun Najah ni, dia kata apa? Kalau tempat lapang ni maknanya apa? Kita kata macam, dia panggil apa? Rahbah. Rahbah ni maknanya, apa namanya kan masjid tu, dia kadang-kadang ada tempat lapang tepi-tepi, kanan kiri tu kan. Belakang tu pun ada tempat lapang, macam Masjid Senawang, Bandar Baru Senawang, tempat lapang tu. Nah, Masjid Taman Bandar Senawang, apa semua ada tempat lapang tepi-tepi tu kan. Itu dikira sebagai tempat solat lagi. Maka kalau diduduk kat situ, haram hukumnya, kalau dia haid. Tu. Nah, haram hukum dia. Sebab tu kalau contohnya menikah ke dan sebagainya kan, sebaiknya buat dekat dewan. Nah, sebab kita tak tahu kadang-kadang tu bila kita majlis pernikahan, kita panggil saudara mara kan, yang mungkin dia datang haid dan sebagainya, dia pun masuk masjid, hukumnya haram. Tak boleh. Tu dia. Dia masuk masjid, maknanya apa? Dia menetap dalam masjid. Tapi kalau dia lalu saja, dia masuk pintu ni, dia keluar pintu yang lain, itu tak jadi masalah. Itu tak jadi masalah, cuma hukumnya makruh je lah. Tu dia. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambih, peringatan. Dia kata apa? Illah. Illah ni maknanya apa? Illah ni maknanya sebab, ataupun hujjah, ataupun dalil. Tapi illah ni lebih kepada sebab lah, makna sebab. Sebab perempuan haid tidak boleh duduk di dalam masjid. Dikatakan apa dia? Alasan ataupun illah kenapa perempuan yang sedang haid tidak boleh menetap di dalam masjid, bukan tidak boleh menetap ni maknanya tidak boleh duduk walaupun sebentar di dalam masjid. Bukan kata duduk je, berdiri pun samalah. Sebentar dia berdiri sekejap, berhenti tengok cantiknya masjid ni, dia tengok kan Masjid Husin tu, ataupun dia tengok Masjid Senayan tu, saja nak tengok, berhenti sekejap. Sama ada duduk ke berdiri ke tak kisahlah, yang penting berhenti sekejap, hukumnya haram. Kena lalu terus. Tu. Baik. Jadi dia kata apa di sini? Alasan ataupun illah kenapa perempuan yang sedang haid tidak boleh menetap di dalam masjid, bukan kerana dikhawatirkan darah haid boleh mengotorkan masjid, tetapi kerana berhadas besar. Berhadas besar ni yang sebab tak boleh masuk masjid. Sebab tu tadi tu, kalau dia tak yakin boleh mengotorkan masjid, dia boleh sahaja masuk. Dia kotor tak kotor, ini sebenarnya bukan hakikatnya itu bukanlah satu dalil. Tu dia. Yang menjadi dalilnya apa dia? Yang menjadi dalilnya adalah ataupun hujahnya ataupun sebabnya adalah kerana dia tu berhadas besar. Tu. Sebab kalau kita kata takut mengotorkan, jadi yang dikatakan oleh ulama tadi tu, kalau dia tak takut mengotorkan, dia boleh masuk masjid tapi tak boleh duduk sekejap, tak boleh. Kalau kata sebab wanita haid ni tak boleh masuk masjid tu adalah kerana dia yakin dia mengotorkan masjid, maknanya apa? Kalau tadi tu dia tak yakin mengotorkan masjid, pun tak boleh duduk sebentar. Pun tak boleh duduk sebentar juga di masjid. Maknanya apa di sini? Disebabkan dia ni berhadas besar, maka tak boleh masuk ke dalam masjid. Tak boleh dia berhenti sebentar dalam masjid, tak boleh. Sebab itulah orang yang berjunub, dia kata. Berjunub ni apa? Hadas pertengahan. Sebagaimana kita dah bahas sebelum ni, ada hadas kecil, ada hadas pertengahan, ada hadas besar. Jadi orang yang berjunub ni hadas pertengahan, iaitu keluar air mani, disebabkan jima' ke dan sebagainya lah. Jadi orang yang berjunub, iaitu yang berhadas pertengahan, yang lebih ringan daripada haid, iaitu hadas besar.
juga dilarang menetap dalam masjid. Tu. Sedangkan tidak ada yang dikhawatirkan boleh mengotorkan masjid bagi mereka. Maknanya hadas besar. Hadas besar ni sebab keluar air mani. Apa yang boleh mengotorkan masjid? Tak ada. Tapi haram juga untuk menetap di masjid. Tu. Ya, baik. Justru walaupun perempuan yang sedang haid memakai tuala wanita umpamanya, tetap tidak boleh menetap di dalam masjid mengikut pendapat ini. Tu. Nah, dia pakai tuala sekalipun, tetap tak boleh menetap dalam masjid. Sebab apa? Sebab dia tak boleh masuk tu adalah kerana hadas besar. Tu. Nah, baik. Menurut ulama mazhab Hambali, perempuan yang haid dibolehkan menetap dalam masjid selepas habis masa haidnya. Tu. Tetapi disyaratkan wajib dalam keadaan berwuduk. Okey. Maknanya di ini dalam mazhab Hambali, bukan dalam mazhab Syafi'i kita lah. Cuma ni sekadar perkongsian saja. Maknanya dia tak sempat mandi wajib lagi, dia berwuduk dulu. Tu. Dengan syarat apa? Dia dah berwuduk. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i kita, dia dalam keadaan haid, kemudian dia dah berhenti haid, kemudian dia tak mandi wajib lagi, tetap dikira dia dalam keadaan berjunub, tak boleh masuk masjid. Tu. Beza dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali ni kalau berhenti haid, kemudian dia berwuduk, boleh masuk masjid. Cuma ni bukan yang dipraktikkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Baik. Walau bagaimanapun dia kata, jumhur ulama, maknanya majoriti ulama mengatakan wuduk sama sekali tidak memberi pengaruh kepada perempuan haid untuk menetap di dalam masjid kerana hukumnya tetap haram. Maknanya sekadar ini pendapat mazhab Hambali lah, sedangkan mazhab majoriti mazhab, pendapat majoriti mazhab mengatakan tetap juga tidak boleh, haram hukum dia masuk masjid. Baik. Kemudian seterusnya lima kan, dah habis 5 perkara yang tak boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan haid, iaitu hadas besar. 5 perkara ni. Masuk pula yang ke-6 yang tak boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan haid, iaitu membaca Al-Quran. Iaitu apa? Membaca Al-Quran. Baik. Kita tengok nota kaki itu, dia kata apa? Hukum membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan haid. Yang pertama haram. Yang pertama apa dia? Haram. Jika membacanya memang dengan tujuan qiraah, iaitu membaca Al-Quran, atau disertai tujuan lain seperti berzikir. Baik. Maknanya apa dia? Kalau dia baca Quran dengan niat qiraah. Apa makna niat qiraah? Iaitu baca Quran sebab nak pahala baca Quran. Boleh faham kat sini? Yalah, orang baca Quran sebab apa? Nak pahala baca Quran, kan? Tu. Maka maknanya semata-mata sebab dia baca Quran tu sebab nak pahala baca Quran. Tu. Nah. Itu niat dia. Maka hukumnya haram, tak boleh. Kalau dia baca Quran itu dalam keadaan haid. Ataupun dia sertakan niat. Dia sertakan niat. Makna sertakan niat ni macam mana? Iaitu dia baca Quran dengan niat nak dapat pahala bacaan. Okey. Dalam masa yang sama disertakan untuk zikir. Boleh faham? Itu dia. Dalam masa yang sama dia sertakan niat untuk zikir. Dua-dua ni. Satu, dia memang semata-mata sebab nak baca Quran. Nak dapat pahala baca Quran lah maknanya. Satu lagi apa? Dia baca Quran dalam masa yang sama nak juga pahala zikir. Dia faham kat sini? Maknanya dengan niat zikir. Tu. Maka kedua-duanya haram.
Tak kisahlah kalau dia baca Quran dengan niat pun, satu lagi apa? Niat dia disertakan sekali dengan doa. Contoh apa dia? Contoh kita kata ayat naik kenderaan, kan? Kan itu daripada ayat Quran. Alhamdulillahilladzi, macam mana ayat tu? Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadha. Kalau dalam Quran subhanalladzi, alhamdulillahilladzi. Subhanalladzi. Maknanya apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kan kita baca tu. Itu ayat naik kenderaan. Jadi dia baca ayat tu, dia dalam keadaan haid. Dia baca ayat tu dengan niat nak dapat pahala bacaan Quran dan pahala zikir ataupun pahala doa. Maka hukumnya haram, tak boleh. Tapi kalau semata-mata niat dia doa, nanti kita akan tengok nanti, dia ada khilaf. Semata-mata nak dapat pahala doa sahaja, bukan pahala baca Quran tu, bukan. Boleh faham kat sini tak? Jadi dia kena bezakan ni. Baca ayat tu sebab nak dapat dikira sebagai orang yang baca Quran, pahala baca Quran, ataupun dia baca ayat tu sebab nak pahala doa, ataupun dia baca ayat tu sebab nak zikir. Tu dia beza tu. Dia tak boleh disamakan. Maka yang disebutkan oleh ulama di sini, disebutkan oleh musannif, oleh syarih, oleh pensyarah kitab ni, dia kata haram di sini jika baca dengan tujuan qiraah, iaitu memang tujuan nak dapat pahala baca Quran. Itu haram hukum dia. Atau disertai tujuan lain. Maknanya apa? Niat pahala Quran dan satu lagi apa? Niat pahala doa. Contoh. Diserta sekali. Niat pahala Quran, satu lagi niat pahala zikir. Ni. Sebab ada ayat-ayat Quran yang berupa zikir juga kan? Yang berupa doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu dikira sebagai satu zikir. Tu baik. Tu ayat Quran ke ni? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kan? Bukan kan? Bukan. Baik, silap lah tu. Apa dia ayat dalam Quran yang berupa zikir? Ataupun kita kata berupa wirid, banyaklah kan, berupa wirid, Rabbana atina, itu doa lah, berupa doa. Tu. Dia sebenarnya ayat Quran berupa zikir ni dia bukanlah kita kata apa, benar-benar dia berupa zikir yang kita baca subhanallah 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 tu, bukan. Tapi Quran juga dia ada satu lagi niat, iaitu niat zikir. Boleh je kita baca Quran dengan niat zikir, boleh, tak ada masalah. Bahkan kita baca satu Quran dengan niat zikir, baru teringat balik ni dalam dalam apa namanya dalam ruhul bukan, Allahumma salli ala Muhammad, dalam Lataiful Minan, dalam Lataiful Minan kan. Kita baca Quran tu dengan niat zikir. Sedangkan Quran tu pun boleh diniatkan dengan zikir juga, walaupun bukan dia subhanallah subhanallah itu zikir. Baca Quran pun boleh dengan niat zikir juga. Boleh dengan niat nak pahala Quran juga. Tu maksud sini ni. Baik. Dia kata apa? Inilah pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Imam Ibn Hajar Al-Haythami, Imam Ar-Ramli, dan pendapat inilah yang difatwakan. Maknanya tadi tu kalau dia haid, dia baca Quran dengan niat pahala Quran ataupun disertakan dengan niat yang lain, hukumnya haram dan disepakati oleh ramai para ulama. Baik. Yang khilafnya apa dia? Disebut di sini. Jika membacanya memang dengan tujuan berzikir, bukan sebab nak pahala Quran semata-mata, tapi pahala zikir, itu lain tu. Ataupun doa, tu doa. Macam kita biasa wirid kan, kita wirid ayat kursi ke apa kan, ayat kursi kan ayat Quran juga. Kita niat untuk zikir, bukan niat untuk pahala baca Quran, tak, tapi pahala zikir. Ada beza tu.
Jadi dia kata jika membacanya memang dengan tujuan berzikir atau tidak ada tujuan, tak ada tujuan, saja baca. Oh. Tujuan mutlak saja baca. Oh, tu dia. Nah. Jumhur kata dibolehkan secara mutlak. Jumhur kata apa? Dibolehkan secara mutlak. Imam Az-Zarkashi pula dia kata apa? Haram jika ayat tertentu hanya ada dalam Al-Quran seperti Hamim, Alif Lam Mim. Jika ada dalam selain Quran dibolehkan seperti Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Ini kata Imam Zarkashi. Tapi kalau kata jumhur dibolehkan secara mutlak. Cuma ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i kita. Antaranya pendapat yang dipegang oleh Imam Ibn Hajar Haytami, tak ada dalam ni lah. Tu. Baik. Ini dalam Furu' Masail ni, tak ada dalam ni lah. Dalam kitab Furu' Masail. Kitab Jawi lama, kitab Jawi. Saya ingat saya lah. Seperti mana disebut oleh Tuanku Syekh Abdul Rauf bin Nurid. Dalam pengajian apa namanya, kitab Furu' Masail tu, dikatakan pendapat Al-Imam Ibn Hajar Haytami, bahawasanya boleh bagi wanita haid ni baca ayat-ayat doa dan zikir sahaja. Tu. Ayat-ayat doa sahaja. Dan pendapat Imam Ramli mutlak boleh kalau bukan niat baca Quran. Ini khilaf dengan Imam Ramli. Ini saya teringat lagi lah apa disebutkan oleh juga oleh Tuanku Syekh Abdul Rauf ketika membahaskan kitab Furu'ul Masail. Baik. Dan Imam Ibn Hajar Haytami kata, tengok ayat tu ayat zikir, ayat doa baru boleh. Sebab apa? Kalau dia baca Quran seluruhnya tapi bukan ayat doa. Contohnya baca Fatihah. Fatihah doa apa? Sampai ihdinas siratal mustaqim baru doa. Sebelum tu alhamdulillahirabbil alamin itu bukan doa, itu puji-pujian bagi Allah. Maka dia kata kalau kita niat doa sekalipun, macam mana nak kata niat doa sedangkan ayat tu bukan ayat doa. Tu. Nah, itu satu pendapat lah oleh Al-Imam Ibn Hajar Haytami. Dia ada pendapat lain pula. Imam Ibn Hajar Haytami ni. Khilaf dengan Imam Ramli. Imam Ramli kata kalau niat doa seluruh Quran pun tak apa. Niat zikir seluruh Quran pun tak apa, tak ada masalah. Tapi ada Imam Ibn Hajar Haytami, dia ambil pula kalam ulama' lain. Dia kata boleh pula. Boleh pula dah. Maknanya kalau zikir seluruhnya pun tak apa, tak ada masalah. Niat zikir seluruhnya. Itu ada pendapat yang diletakkan dalam kitab beliau pula lah. Dalam kitab yang lain pula lah. Baik. Maknanya ini pun khilaf lah. Yang penting apa? Bukan tujuan semata-mata baca Quran. Itu yang paling penting sekali. Boleh faham kat sini nak? Yang penting bukan tujuan baca Quran dan diiring dengan tujuan lain. Itu tak boleh. Yang khilafnya, yang ulama' kita dalam mazhab Syafi'i pun kata boleh dan sebagainya. Jumhur, bahkan jumhur, yang ni majoriti mazhab pun kata boleh. Iaitu apa? Bukan dengan niat baca Quran. Selesai. Itu tak perlu panjang-panjang lah khilaf tu. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikatakan baca Quran ni pula, yang disebut baca tu pula macam mana? Dia yang kita syarah tadi tu, yang kita beritahu tadi tu, baca Quran dengan niat pahala kan. Yang dikata baca tadi tu apa pula? Untuk dihukumkan sebagai haram ataupun untuk dikeluarkan hukum. Yang pertama, bila disebut baca tu mesti apa? Dengan lafaz. Mesti dengan lafaz. Kalau baca dalam hati, mutlak tak haram. Tu. Kalau orang bisu, dia buat dengan isyarat. Dia datang haid, dia buat dengan isyarat. Haram. Sebab
isyarat tu mewakili tuturan dia, lafaz dia. Tu. Ini kita perincikan makna baca tu. Sebab kadang-kadang orang fikir, baca, kalau baca dalam hati macam mana pula? Kan? Dia pun fikir, baca dalam hati pun tak boleh lah. Sedangkan baca dalam hati boleh. Sebab yang dikatakan membaca Quran yang haram ni adalah baca dengan lafaz tadi tu. Maknanya kalau dalam hati, tak ada masalah. Secara mutlak tak ada masalah. Dia niatlah apa pun, tak ada masalah. Tu. Itu yang pertama, dengan lafaz. Yang kedua apa dia? Ayyusmi'a nafsu. Iaitu dia dengar dengan telinga dia sendiri. Dia dengar dengan dirinya sendiri. Dia boleh dengar. Itu dia. Baik. Dengan makna apa? Telinga dia tu tak ada masalah pendengaran lah. Ini kalau telinga dia ada masalah pendengaran pula. Orang satu orang depan dia pun tak boleh dengar. Kan? Makanya kalau dia baca kuat disebabkan ada masalah pendengaran, dikatakan dia baca. Kan? Tu. Tapi kalau dia tak dengar sebab masalah pendengaran. Jadi kalau dia tak ada masalah pendengaran, dia baca tu dia dengar. Boleh faham? Maka tu dah haram dah. Walaupun masa tu dia tak dengar. Sebab ada masalah pendengaran. Dia faham kat sini? Diandaikan kalau dia tak ada masalah pendengaran, dia mesti boleh dengar punya. Maka dah haram dah. Walaupun dia tak dengar sebab masalah pendengaran. Dia faham kat sini tak? Tu. Maknanya apa dia? Kalau dia baca, dia lafaz, tapi tak dengar dengan telinga, haram atau tak? Tak dengar dengan telinga dia sendiri. Dengan makna telinga dia sihat lah. Tak haram. Tak haram secara mutlak. Itu kena faham istilah baca pula. Itu dia. Contohlah budak orang yang hafaz Quran kan. Dia hafaz Quran. Dia dalam keadaan haid. Dia terpaksa mengulang Quran. Maka tak ada masalah lah. Tak ada masalah untuk diulang Quran. Dengan syarat apa? Jangan dijadikan istilah dia tu sebagai istilah baca. Apa istilah baca tadi? Syarat dia apa? Lafaz. Kalau lah hati tak apa. Yang kedua, dengar dengan telinga sendiri. Kalau tak dengar, tak ada masalah. Sama ada dia ni hafaz Quran ke ataupun dia sengaja nak baca, tak ada masalah pun. Boleh faham kat sini tak? Itu dia. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi ya? Itu sajalah kita kata yang dikatakan baca tu. Itu sahajalah yang dikatakan apa? Yang dikatakan baca tu. Tu. Maknanya apa? Untuk dikatakan seorang itu baca, maka dengan lafaz dan juga dia boleh dengar dengan telinga dia. Yang lain itu sambunglah kepada niat dia ke sama ada niat apa, itu lain ceritalah. Tapi kita nak bahas kat sini baca tu. Yang disebut sebagai baca tu adalah lafaz dan dengar dengan telinga sendiri. Sama macam rukun qauli lah dalam solat. Rukun qauli dalam solat, kita lafaz dan kita dengar dengan telinga. Kalau tak dengar dengan telinga, maka tak sah solat. Itu rukun qauli tu. Itu serupa dengan ni lah. Yang disebut baca ni, kita lafaz dan kita dengar dengan telinga. Kalau kita tak lafaz, ataupun kita lafaz tak dengar dengan telinga, maka dikatakan kita tak baca. Maknanya tak baca pada istilah fiqah lah. Kalau istilah orang Melayu kita ni, kata baca lah. Tengah baca apa tu? Kumat kamit kan? Kita kata baca lah. Tapi di sudut fiqah tak dihukum baca. Saya faham? Di sudut fiqah dalam bab ni tak dihukum baca. Itu kena faham tu lah. Di sudut istilah mana pula. Baik. Kemudian dia kata apa dia? Catatan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami menyebutkan di dalam I'rab I'rab pula. Al-I'ab Syarhul Ubab, bahawa Ibnu Munzir dan Ad-Darimi dan selain keduanya memilih apa yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma
Dan lainnya bahawa boleh bagi orang yang sedang haid dan junub membaca seluruh Quran. Ni yang apa Imam Ibn Hajar Haytami dia ambil pandangan ni. Dia cuma hanya dia hanya meletakkan sahajalah pandangan ulama. Cuma Imam Ibn Hajar Haytami dia ada pandangan dia sendiri pula. Ini dia letakkan pandangan ulama bahawa boleh bagi orang yang sedang haid dan junub membaca seluruh Quran. Tu dia. Ia juga satu qaul dalam mazhab Syafi'i. Imam Az-Zarkashi mengatakan pendapat ini adalah dalam qaul jadid. Itu dia. Cuma kita katakan ini hanyalah satu qaul sahaja dalam mazhab Syafi'i dan ia bukan mu'tamad. Ini bukan mu'tamad. Kalau untuk ustazah yang ajar Quran tu dia datang haid, macam mana nak buat? Niat zikir je lah, tak ada masalah. Jangan niat Quran. Baik. Keterangan. Wallahu a'lam. Nanti sambung lagi. Rasanya dalam Tawdihul Adillah ni, seingat saya lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, niat zikir dan doa sahaja. Nanti saya tengok balik. Cuma seingat saya dalam I'ab, Syarah Ubab, dalam kitab tu dikatakan dinaqalkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Haytami, dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar, Allahumma salli ala Muhammad, dia ambil lah perkataan Imam Darimi dan lain-lain ni, bahawa boleh baca Quran dengan niat zikir dan doa. Ni tak silap saya, kemungkinan la'alla sawab, tak habis tulis. Tu. Bukan semata-mata membaca seluruh Quran dengan niat yang mutlak. Niat yang mutlak ni nak niat Quran pun tak apa, bukan. Ni saya tengok baliklah. Seingat saya lah dalam Al-I'ab ada baca juga. Al-I'ab syarah kepada Ubab ni, memang Imam Ibn Hajar Haytami dia ambil pendapat ni sebagai dalil bagi pendapat dia, bahawasanya hanya niat doa dan juga zikir sahaja. Tu. Jadi ni kena tengok balik. Wallahu a'lam. Mana? Yang pendapat ni sama macam furuk masail tadi. Sama macam furuk masail tadi. Sama. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ustaz Syafiq? Tak ada. Ustaz Syafiq faham? Pegang itu tak boleh dah. Macam mana? Pegang dengan bawa dengan sentuh dengan bawa tadi memang awal-awal tak boleh dah. Sentuh dengan? Bawa. Itu memang tak boleh lah. Dalam keadaan berhadas, kecil ke, pertengahan ke, besar, sentuh Quran haram hukum dia, tak boleh langsung. Walaupun dia sentuh tu sentuh kulit Quran sekalipun. Walaupun dia sentuh tu sentuh tali Quran tu sendiri pun tak boleh. Kalau Guna komputer? dia pancar kan. Ijaz. Tak boleh sentuh skrin. Kita dah bahas sebelum ni. Tak boleh sentuh skrin kalau dia buka daripada sini kan. Dia buka Quran punya application. Tak boleh sentuh skrin yang ada ayat Quran tu. Tak boleh. Dia guna rotan. Itu khilaf lah. Ada sebahagian ulama kata boleh. Dan sebahagian ulama kita tak boleh. Sebab apa? Kalau dia gunakan rotan tu, dia sentuh seolah-olah dia menggantikan tangan dia sentuh. Tu. Maka tak boleh ni, contoh ni sini. Ayat Quran ni kan, kita tak ada wudu, tak boleh sentuh ni. Ayat Quran ni. Bingkai ni semua boleh lah. Bawa semua boleh, tak ada masalah. Tapi sentuh tu tak boleh. Tu. Ni dah kita dah bahas sebelum ni kan? Baik.
Kemudian kitab Al-Qaridah Bahiyah. Sampai mana? Di dalam Sabilal Muhtadin, Ustaz Sufan dia bahas banyak lagi tak? Itu banyak lagi lah. Itu semua pendapat para ulama mazhab Syafi'i. Baik. Pada? Oh, dah sampai 38 dah? Ayat yang mana tu? Bait yang mana? Bait nombor apa? Panjang lah. Saya kitab tak bawa pula. Fal ilmu dah. Ustaz Remy boleh insya-Allah baca. Baca dia punya terjemahan dia sekali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu. Qala al-muallifu. Qala mu'allifu Rahimahullahu ta'ala. bi'ulumihi fi darin Amin. فالعلم جزما والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتقا وجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وجب تعالق. Maka sifat ilmu dan sifat kalam yang tinggi martabatnya secara pasti bertaaluk kedua-duanya dengan segala bahagian hukum akal yang tiga. Sifat kemampuan dan sifat kehendak kedua-dua bertaaluk dengan perkara-perkara mungkin seluruhnya, wahai saudara yang bertakwa. Yakinilah bahawa sifat mendengar dan sifat melihat kedua-duanya bertaaluk dengan semua perkara yang wujud yang dilihat, iaitu yang diketahui oleh Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Fal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil aqsami. Fal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil aqsami. Itu cara nyanyian untuk syair, arud dan qafiyah, untuk apa? Ilmu syair. Baik. Maka ni saya punya terjemahan ni nah. Fal ilmu, maka bermula maha mengetahui. Al ilmu tu maha mengetahui, iaitu sifat Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jazman, yang pasti. Tu. Maknanya apa? Sifat maha mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, jazman tu yang pasti, dengan makna tiada syak. Tiada apa? Tiada syak. Tu. Wal kalamu, dan berkata-kata. Ini sifat maha berfirman ataupun sifat berkata-kata. As-sami, yang mulia. Sifat berkata-kata yang mulia. Sami ni maknanya tinggi, mulia. Ta'allaqa, berta'alluq keduanya, ataupun kita kata berfungsi keduanya, ataupun berkait kedua-duanya, iaitu sifat maha mengetahui Allah dengan sifat maha berkata-kata Allah. Kedua-duanya itu berfungsi bisa iri dengan semua, dengan segala al-aqsami, pembahagian. Itu dia.
Apa maknanya tu? Nah, kita ulang balik. Fal ilmu, maka bermula sifat ilmu Allah Ta'ala tu yang pasti. Maknanya yakin, tiada syak pada sifat ilmu Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kita kata Allah Ta'ala tu dia maha mengetahui. Dan kalam, maha berkata-kata. Yang mulia. As-Sami, yang mulia. Jadi, maha mengetahui Allah Ta'ala ni, dia tak sama dengan dia tak sama dengan tahunya makhluk. Ini secara ringkas je lah ya, kita tak bahas di sudut dia punya kaedah mantiqiyah, kaedah nahu saraf apa, tak adalah. Cukuplah setakat yang ringkas sahaja. Maka sifat maha mengetahui Allah SWT tu tak sama dengan sifat tahu makhluk. Sifat ilmu Allah Ta'ala tu tak sama dengan ilmu makhluk. Tahu Allah Ta'ala tu tak bermula dengan tidak tahu. Tu. Tahu Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala mengetahui tu tiada permulaan, tiada akhirnya. Tu dia. Tahunya Allah Ta'ala ni tiada mula dan tiada akhirnya. Ini sifat ilmu Allah Ta'ala tu tiada mula dan tiada akhirnya. Kerana apa? Kerana sifat itu ya terdapat ataupun ada pada zat Allah Ta'ala yang tiada mula, tak ada akhir. Maka bila zat itu tak ada mula, tak ada akhir, sudah pastilah sifat itu pun tak ada mula dan tak ada akhir juga. Beza dengan makhluk, zat makhluk ada mula, ada akhir, maka sifat makhluk pun ada mula, ada akhir. Tu dia. Ada ke orang dia ada sifat dulu, tapi zat dia tak ada lagi? Boleh itu? Sebelum meja ni dikeluarkan daripada kilang, sifat meja ni dah ada dah. Meja tak ada lagi. Macam mana tu? Kita tak cerita meja lain. Ni kata ni meja ni. Sifat meja ni dah ada dah. Meja tak ada lagi. Boleh tak? Tak boleh lah. Bahkan sifat dengan zat tu tak bercerai tanggal. Tu. Sifat dengan zat tak bercerai tanggal. Maknanya apa dia? Bila kita kata zat makhluk itu ada mula, maka sifat makhluk ada mula. Sedangkan zat Allah Ta'ala tu tak ada mula. Tak ada permulaannya. Maka sifat Allah Ta'ala juga tidak ada permulaan. Itu faham kat situ? Baik. Bila kita kata makhluk ni ada sifat ilmu, Allah Ta'ala ada sifat ilmu juga. Apa beza dia? Yang pertama, sifat ilmu Allah Ta'ala tak ada mula. Sedangkan sifat ilmu makhluk tu ada mula. Maknanya apa? Makhluk ni dia mula daripada tak tahu kepada tahu. Jahil kepada alim. Tak reti kepada reti. Contoh itu. Sedangkan Allah Ta'ala ni dia tak ada bermula daripada tak tahu kepada tahu. Itu dia. Dia bukan seperti mana makhluk. Maka, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi bila kita kata Allah Ta'ala tu dia maha mengetahui, maka tak samalah seperti tahu makhluk. Ya. Dan berkata-kata, sifat maha berkata-kata Allah Ta'ala tu juga tak sama seperti mana sifat berkata-kata makhluk. Tak sama. Sifat berkata-kata makhluk tu mesti dengan lidah, mesti dengan gigi, mesti dengan mulut, mesti dengan anak tekak, mesti dengan suara, lafaz, bahasa. Itu makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala, bila kata Allah Ta'ala tu maha berkata-kata, tak serupa dengan makhluk. Maknanya apa? Bukan dengan anggota badan, bukan dengan lidah, bukan dengan gigi, bukan dengan anak tekak, bukan dengan mulut. Tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berbahasa, tidak. Macam mana ni? Kata Allah Ta'ala maha berkata-kata, tapi tak seperti makhluk. Allah tu Tuhan ke makhluk? Kena tanya dulu.
Ya? Allah Tuhan. Bila Tuhan, jangan memakhlukkan Tuhan. Kena fahamlah dalam kepala kita, dalam akidah kita ni, bahawa Allah tu bukan makhluk. Maknanya melihat Allah Ta'ala tu bukan dengan mata. Mendengar Allah Ta'ala tu bukan dengan telinga. Tu. Nah. Maka bila kita dah faham benda ni, bahawa Allah Ta'ala tu bukan makhluk, senang cerita dia. Dia masalah dia tak faham ni, sebab apa? Dia nak samakan Allah Ta'ala dengan makhluk juga. Dia nak fahamkan bahawa benda ni kena faham apabila Allah tu dimakhlukkan. Dia faham kat sini? Nah? Tu dia. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu ada fahaman. Fahaman, di Malaysia ni pun ada kan. Dia kata Tuhan ni ada lidahnya, ada anak tekak, semua ada lah. Tuhan ni berkata-kata dengan suara, dengan bahasa. Kan? Jadi bertukar-tukar lah kan. Kalau zaman apa Nabi terdahulu bahasa Ibrani. Kemudian lepas tu Nabi SAW pula bahasa Arab pula Tuhan bercakap. Gitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tu kena faham di situ dulu. Bahawa berkata-katanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak seperti mana yang kita faham pada makhluk. Ya. Berkata-katanya Allah Ta'ala kena sucikan. Sucikan. Maknanya apa? Allah tak seperti makhluk. Tidak berbahasa, tidak apa semua, tidak. Jadi macam mana berlaku dialog dalam Quran? Kan Allah Ta'ala berdialog dengan malaikat kan? Disebutkan dalam suratul Baqarah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu Ustaz Syafiq ya? Baik. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikat, aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi ini. Malaikat kata balik kepada Allah, ada dialog. Kan? Qalu, maka berkatalah oleh para malaikat tu, ataj'alu fiha, engkau wahai Allah nak jadikan di dalamnya, yang mengatur bumi ni, yang mentadbir bumi ni, may yufsidu fiha, orang golongan yang akan merosakkan bumi dan menumpahkan darah. Sedangkan kami ni para malaikat ni sentiasa mensucikan engkau, tasbih pada engkau. Cukuplah tu, kan? Cukup ada malaikat, cukuplah. Gitulah cerita dia. Kemudian Allah Ta'ala firmankan apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Kalau kita baca Quran tu, seolah-olah ada dialog Allah Ta'ala dengan malaikat. Kita baca lagi, dialog Allah Ta'ala dengan Nabi Musa AS kan? Ada dialognya. Nabi kita Muhammad SAW dengan Allah SWT, ada dialognya dalam hadis dan sebagainya. Jadi macam mana ni? Tu. Nak kena tahu dulu tu. Yang pertama, kita sucikan akidah kita bahawa Allah Ta'ala tu tak serupa dengan makhluk. Itu yang pertama tu. Maknanya berkata-kata Allah Ta'ala tu tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa, tidak dengan anak tekak, tidak dengan mulut, tidak dengan lidah, semua. Tidak. Nafikan dulu. Memakhlukkan Allah Ta'ala tu nafikan dulu. Tu. Kemudian macam mana dikatakan Allah Ta'ala tu berdialog? Kita kena faham nak, bila sebut Quran ni dia satu penceritaan. Quran ni apa dia? Dia menceritakan. Dia ceritakan sahaja. Macam ni lah kita kata, dua orang bisu. Ni contohlah. Dua orang bisu sedang bersembang. Kan? Dia sembang guna apa? Guna bahasa? Guna suara ke? Tak. Tangan. Contohlah kan. Guna tangan bahasa isyarat. Kemudian ada dua orang lagi ni yang boleh dengar. Boleh dengar, boleh bercakap. Kawan dia lah. Jadi dua orang lagi ni, yang seorang ni boleh faham bahasa orang bisu, seorang lagi tak faham. Boleh faham? Jadi yang boleh faham ni, dia pun terjemahkanlah. Dia kata yang si A ni cakap kepada si B begini. Si B cakap kepada si A begini. Hanya menceritakan sahaja. Ada suara tak? Tak ada.
Jadi Quran ni Allah suruh, Allah perintah siapa yang tulis? Qalam. Tulis sahaja penceritaan dialog. Gitu. Nah. Jadi macam mana yang dikatakan dialog tu pada hakikat sebenarnya? Begini. Sebab itu kita dah sebut sebelum ni. Kita dah sebut kan sebelum ni kan? Kita sebut lagi. Kalam terbahagi dua tu. Dah kan? Ha? Kita ambil kalam bahagi dua lah. Kita tak ambil kalam bahagi empat. Bahagi empat tu empat. Itu lain. Itu khilaf lain lah. Nah. Ikutlah nak ambil bahagi mana pun ikutlah. Tak ada masalah pun. Boleh ya semua. Nah. Kalam bahagi dua. Yang pertama apa? Kalam nafsi. Yang pertama disebut apa? Kalam nafsi. Kalam nafsi ni apa dia? Kalam nafsi ni sifat berkata-kata yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang ni tak berhuruf, tak bersuara, bukan seperti makhluk ni. Ini kalam nafsi. Tu dia. Ini kalam nafsi. Itu kalam, sifat kalam yang ada pada Allah Ta'ala yang tak berhuruf, tak bersuara dan sebagainya. Ini bukan makhluk. Ini sifat Allah. Yang kedua apa dia? Yang kedua kalam lafzi. Kalam lafzi ni apa dia? Kalam yang merupakan makhluk. Ini bukan pada Allah Ta'ala. Ya, ini bukan pada Allah. Ini bukan sifat Allah. Ini dicipta oleh Allah. Tu. Kalam lafzi ni apa dia? Dia ada huruf, ada suara. Macam saya cakap sekarang ni. Yang saya cakap sekarang ni kalam lafzi lah ni. Siapa yang cipta percakapan saya ni? Allah Ta'ala. Kalau Allah tak jadikan saya ni bercakap, tak cakap lah saya. Guna bahasa isyarat lah. Tak? Tapi Allah Ta'ala jadikan. Ini maknanya apa? Ini makhluk ni. Apa yang saya cakap ni, suara saya ni keluar. Dengan suara, dengan bunyi, dengan lafaznya, dengan bahasanya, dengan tuturan, ikut dia punya kalimah-kalimahnya. Ada mula, ada akhirnya. Ada intonasinya, semualah. Ini makhluk belaka ni. Itu kalam lafzi. Boleh faham kat sini tak? Misal kita kata Quran tu. Quran kan, Quran yang kita baca tu. Quran tu dia punya helaian dia punya tulisan dia, itu semua apa? Makhluk. Itu bukan Tuhan. Kacau macam ni. Tiba-tiba kata, ini sifat Tuhan ni. Mana kita pegang sifat Tuhan. Kita pegang sifat Tuhan. Kacau. Itu makhluk tu. Tulisan-tulisan tu, bahasa tu semua makhluk belaka tu. Tu dia. Baik. Makanya bila dikatakan Allah Ta'ala berdialog, tak kisahlah dengan Nabi Musa ke, dengan Nabi Muhammad SAW ke, dengan malaikat ke, dia ada dua cara, kata para ulama. Yang pertama, Allah Ta'ala buka hijab para malaikat ni, para nabi ni, buka hijab mereka sehingga mereka boleh faham kalam nafsi. Boleh faham sifat kalam Allah Ta'ala tanpa huruf, tanpa suara dan sebagainya. Boleh tak Allah Ta'ala bagi faham kepada kita dalam keadaan dia tak mengeluarkan huruf, suara dan sebagainya? Boleh tak? Bolehlah, dia Tuhan. Dia Tuhan, dia bukan makhluk. Itu kena faham ni kan, macam apa pula ni? Bagi faham tak ada suara. Dia Tuhan ke makhluk sana ni? Tuhan. Satu malam saja dia boleh jalankan Nabi SAW pergi Isra' Mi'raj. Siapa yang jalankan? Tuhan. Dia kalau tak faham hukum akal ni yang jadi masalah. Itu Wahabi lah. Dia tak faham hukum akal tu jadi masalah tu. Dia fikir kata, macam mana boleh ni? Tuhan bagi faham pada Nabi Musa dalam keadaan tak ada suara, mana boleh? Nak bagi faham mesti ada suara. Dia melazimkan makhluk. Sedangkan kita kata, boleh tak Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa faham sifat kalam, sifat berkata-kata Allah Ta'ala, yang mana sifat berkata-kata Allah Ta'ala tu tanpa suara, tanpa huruf, tak berbahasa dan sebagainya. Boleh ataupun tidak? Boleh, dia Tuhan.
Sebagaimana kita kata boleh sahaja Allah Ta'ala jadikan api tak membakar Nabi Ibrahim. Kenapa? Dia Tuhan. Sebagaimana kita kata Allah Ta'ala boleh jadikan Nabi pergi Isra' dan Mi'raj satu malam sahaja. Daripada Mekah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian pergi ke langit yang ketujuh satu malam sahaja. Boleh ataupun tidak? Boleh, dia Tuhan. Ini akal kita ni. Akal kita menghukumkan harus sahaja Allah Ta'ala menjadikan, kerana itu semua adalah kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan maha berkuasa dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala boleh sahaja buka hijab kepada Nabi Musa AS untuk faham kalam Allah. Begitu juga pada malaikat. Tu. Baik, itu pendapat yang pertama. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Allah jadikan kalam lafzi. Allah cipta kalam lafzi. Ada bunyi semua. Tapi ni apa? Ni makhluk lah ni. Macam mana Allah cipta kalam saya ni? Kan? Ada huruf, ada suara ni. Ni ciptaan Allah tak? Ciptaan Allah lah. Kan? Zahirnya saya yang keluarkan, itu zahir. Hakikatnya Allah Ta'ala yang jadikan hakikatnya. Boleh faham kat sini tak? Maknanya apa? Kalam yang keluar ni, ini makhluk ni. Yang ada suara, yang ada bahasa ni semua ni. Jadi, Allah memahamkan malaikat dengan cara apa? Dia cipta kalam lafzi. Dia jadikan kalam lafzi. Yang mana kalam lafzi itu makhluk. Itu dia. Nah. Jadi Nabi Musa pun dengar apa? Dia dengar kalam lafzi. Ini khilaf di kalangan para ulama. Sama ada Allah Ta'ala bagi Nabi Musa faham kalam nafsinya yang bukan makhluk, iaitu sifat kalam Allah Ta'ala itu yang bukan makhluk, ataupun apa? Allah Ta'ala jadikan makhluk, iaitu suara dan sebagainya, supaya Nabi Musa faham, supaya malaikat faham. Itu sahaja. Suci tak Allah Ta'ala daripada bersifat makhluk? Suci. Boleh faham kat sini lah. Jadi yang disebutkan maha berkata-kata Allah Ta'ala, berta'alluq dengan semua pembahagian, berfungsi. Itu kita tak bahas panjang lah dah. Kalau bahas panjang pula dah. Berfungsi dengan semua pembahagian. Apa semua pembahagian? Wajib pada akal, mustahil pada akal, dan harus pada akal. Fungsi dia kepada apa? Perkara yang wajib pada akal, mustahil pada akal, dan harus pada akal. Ini sifat Allah Ta'ala yang ada fungsi dia. Ada fungsi yang lebih ni, orang panggil. Ya, ada kaitan yang lebih dengan perkara yang lain. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Nanti kita akan bahas pula dia punya fungsi dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan? Sama. Sama ada dipahamkan kalam nafsi, dibuka hijab, ataupun Allah cipta kalam lafzi supaya Nabi Muhammad faham ketika Isra' Mi'raj. Sama aja. Semua keadaan. Dengan malaikat ke, dengan apa-apa sahaja. Boleh kat sini tak? Itu dia. Dia beza dengan Wahbi ya. Wahbi lain lah. Allah dia ada tangan, tapi tangan Allah tak sama dengan makhluk. Ya. Dia kata Allah Ta'ala ada tangan, tapi tak sama dengan tangan makhluk. Maknanya apa? Dia isbat tangan, dia isbat anggota badan, tapi tak sama dengan makhluk. Maknanya apa? Adalah tangan, tapi tak sama macam tangan-tangan kita ni. Boleh jadi segitiga ke? Macam mana tu? Boleh jadi bulat ke tangan tu? Kan? Tak sama macam tangan makhluk. Allah ada tangan, tapi tak serupa dengan tangan makhluk.
Ataupun Allah ada tangan tapi tak serupa dengan makhluk. Itu lebih umum. Tapi apa? Allah ada tangan dengan mana Allah ada anggota badan. Allah ada jisim. Tapi Allah tak sama dengan makhluk, sedangkan makhluk tu jisim. Macam mana kita kata Allah tu ada jisim tapi dia bukan jisim? Oh, ni pelik. Kan? Allah tu ada jisim tapi dia bukan jisim. Allah ada anggota badan tapi dia tak ada anggota badan. Lebih kurang macam itulah. Dia seolah-olah apa? Tanakut. Ataupun ta'arud, ataupun kita kata berlawanan. Dia kata ada tapi tak ada. Macam saya kata pada cikgu lah. Saya ada di majlis taklim. Saya ada di rumah di Bait An-Nur tapi saya tak ada. Oh, kacau macam ni. Kan? Dia seolah apa? Tanakut. Jadi walaupun dia kata tangan, tangan tu masuk dalam kategori apa? Anggota badan, arkan. Dipanggil arkan. Dalam akidah Tahawiyah, Imam Tahawi sebut apa? Arkan. Bila sebut arkan, dia termasuk dalam ajsam, iaitu jisim. Anggota badan termasuk dalam jisim. Jadi jisim ni apa? Murakkab. Apa namanya? Bainal fardain. Apa nama? Murakkab daripada dua jauhar. Ataupun daripada dua, kita kata, panggil apa tu? Istilah dia tu. Kita kata zarrah-zarrah dan sebagainya lah ya. Daripada sel-sel ke dan sebagainya. Itu murakkab lah. Maknanya bersusun lah. Maknanya apa? Bila kita kata tangan, kita dah isbat dia bersusun. Dia ada, kita kata apa, susunan-susunan daripada sesuatu. Tapi bukan seperti makhluk. Macam mana tu? Tapi bukan makhluk. Maknanya apa? Dia jisim, tapi bukan jisim. Lebih kurang macam tu. Sedangkan dalam kaedah pun, la tajtami'ud diddan, tidak akan bertemu dua perkara yang berlawanan. Allah di langit, dia kata. Tapi Allah tak bertempat. Kan sekarang ni kita tengok hari tu kan. Debat hari tu. Dia kata apa? Allah di langit, tapi Allah tak bertempat. Oh, kacau. Kan sebelum ni kan ada satu orang tu dia kata tempat yang tiada, makan adami, kan? Tempat yang tiada. Maknanya apa? Allah di langit tapi dia berada di tempat yang tiada. Oh, kacau. Bila dia sebut tempat tiada pula. Maknanya apa? Bila sebut tempat, tempat tu daripada perkataan apa? Kana yakun, daripada perkataan kana. Tempat ni sesuatu yang dijadikan. Tiba-tiba yang dijadikan tu ma'dum. Ma'dum ni apa? Tak dijadikan. Berlawanan tak? Allah Ta'ala berada di apa namanya, pada tempat yang dijadikan tapi tak dijadikan. Macam itulah cerita dia. Kata dia kalau faham secara mantiki, mana mantiki ni kita kata kaedah akliyah, dia takkan boleh jawab je. Tapi itulah dia akan pusing sebab orang awam. Orang awam dia pusing lah. Macam mana dia nak pusing pun. Orang awam bukan faham. Tapi tuan-tuan semua Masya Allah lah, alim lah ke dah. Dia orang awam di luar sana lah. Dia orang awam takkan faham benda ni. Dia dengar cerita, sedap juga dia cakap. Allah Ta'ala ada di langit tapi bukan dalam alam. Yang baru-baru ni kan. Allah Ta'ala ada di langit tapi bukan dalam alam. Sedangkan di langit itu alam. Di langit itu alam. Bila sebut alam apa dia? Kullu ma siwallah, apa-apa selain Allah itu alam. Jadi dia kata kalau di luar alam, Allah, tu panjang lah pula kan bahas. Macam-macam lah kita kata. Dia sendiri, sebab apa? Sebab satu je. Guru-guru kami mengatakan, masalah mereka ni bila tak faham hukum akal. Tu je. Bila tak faham hukum akal, itu sebab dia kata, Allah Ta'ala ni boleh kot jadi macam makhluk. Gitulah cerita dia. Sedangkan pada akal kita mengatakan apa? Mustahil Allah seperti makhluk. Itu hukum akal kita. Kan? Tapi dia seolah-olah apa? Allah Ta'ala ni, sebab tu yang baru-baru ni, di mana tu? Yang orang Arab di Terengganu tu kan. Dia kata apa? Allah Ta'ala boleh jadikan anak dia sendiri. Kacau je ni. Sedangkan anak Tuhan tu mustahil pada akal. Tak boleh terima sama sekali. Tapi dia kata apa? Kalau Allah Ta'ala nak jadikan anak dia, boleh sahaja. Iya. Maknanya apa? Hukum akal tak erti. Kacau macam ni lah. Maknanya apa? Kalau Allah Ta'ala nak jadikan Tuhan selain dia, boleh tak? Bagi dia boleh. Tak faham hukum akal. Tu. Itu masalah diorang lah. Masalah diorang lah. Sebab tu diorang nak faham Allah ni, mesti Allah tu macam makhluk, baru dia faham. Sebab tu dia kata Allah ada tangan, ada kaki, ada tempat, ada anggota badan. Dia nak Allah Ta'ala jadi macam makhluk, baru dia faham kata Tuhan tu ada.
Sebab dia kata kalau Allah Ta'ala ni tak bertempat, maknanya tak ada. Kan? Sebab tu perdebatan antara apa? Imam Abu Hanifah dengan Dahri kan. Yang dia tanya tu, kamu rasa susu ni ada lemak kan? Sekarang ni mana lemak dalam susu ni? Kan? Tak boleh jawab lah. Kan? Begitu juga Allah Ta'ala, kamu mengatakan Allah Ta'ala itu ada, tapi susu dalam lemak dalam susu dia pun tak boleh nak cerita. Ini kan Allah Ta'ala pula. Kerana apa? Allah Ta'ala tu bukan seperti makhluk, tak bertempat. Dan banyak lagi lah kita tengok Aqidatul Najin pula kan, ada perdebatan tu kan. Aqidatul Najin tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويعلمون به ويبلغون به اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.